Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Walid. Selamat pagi. Ya, Alhamdulillah. Walid, hari ni saya nak tanya sikit lah, Walid, tentang masalah yang berlaku tengah hangat berlaku di dunia lah, bukan setakat Malaysia, di mana masalah-masalah anak-anak remaja ni makin membimbangkan, kan? Antaranya baru-baru ni berlaku kes tikaman, pelajar terjun bangunan, kes buli, kemudian guru pun mengalami masalah yang sama juga, dan benda tu berlaku dalam sistem pendidikan negara kita. Ini satu benda yang bagi saya satu kerisauan lah. Saya sebagai bapa pun nampak benda ni satu masalah yang perlu kita ada solusi. Macam mana kita nak menangani masalah. Okey. Alright, terima kasih. Sebenarnya persoalan tu persoalan yang universal. Dan daripada akar yang satu. Isu dia adalah manusia dah tak jadi manusia. Allah, Kan? Manusia dah tak jadi manusia. Dia hilang tujuan hidup. Dia hilang makna hidup. Dia hilang kenapa dia ada di dunia ni dan untuk apa hidup ni. Itu saja. Kan? Soalan dia simple. Dan soalan menjadi manusia ni bukan cerita baru lah. Ya. Kan? Bukan cerita baru lah. Cerita ni cerita lama. Manusia dah ada muka bumi ni. Kita pun tahu dalam keyakinan kita sebagai orang Islam bahawa manusia ni daripada Bani Adam. Kan? Dan adalah teori-teori yang mengatakan ada manusia lain sebelum Adam. Kan? Tapi kalau kita kata daripada apa yang saya dapat tahu yang telah sampai kepada kita dari ilmu dan guru-guru, contohnya Prof. Nakil Atas, dia kata bahawa manusia ni dikirakan daripada Bani Adam. Ya. Habis yang ada sebelum tu, dia kata memanglah ada makhluk-makhluk rupa manusia, kan? Tapi dia tak dikategorikan Bani Adam. Kan? Sekarang ni pun ada makhluk-makhluk rupa macam manusia tu. Kan? Yang kita panggil orang hutan. Orang tu orang hutan, bukan manusia. So manusia yang kita ceritakan di sini adalah Bani Adam. Maka Bani Adam ni kisah dia dah panjang, dah ada. Hakikat manusia tu dah ada. Contohnya diri kita ada banyak aspek. Aspek akliah, yang boleh berfikir, aspek yang membawa kepada ketinggian budi dan diri. Dan satu lagi aspek kehawaniah. Aspek kebinatangan, nafsu. Yang diperlukan manusia. So, nafsu ni berkait dengan benda-benda yang contoh nafsu syahwah. Kan? Untuk memanjangkan, menambahkan keturunan. Dan juga untuk makan. Tanpa makan, kita tak ada nafsu makan, makan makanan tidak ada tenaga. Itu aspek nafsu, maka dia tak boleh dibuang. Tapi masalah dia menyeret kita kepada benda-benda yang buruk, menghilangkan budi kita sebagai manusia. Akal tadi pula membawa kita ketinggian akal yang dari Islam cakap lah, intelek lah, kan? Iaitu membawa pada mengenal akan diri, mengenal pada Tuhan, siapa kita, apa tujuan hidup di sini, kenapa kita ada di sini, siapakah Tuhan yang menjadikan kita ni, semua ni kita kenal. Itu aspek akal. Jadi apabila manusia hilang diri, lupa siapa diri dia, hilang keyakinan akan adanya Tuhan untuk kita agungkan, dan tujuan kita di sini adalah untuk memenuhi janji kita dengan Tuhan. Dan macam mana kita yang berkeyakinan akan berakidah Islam, kita yakin bahawa macam Prof. Atas selalu sebut, dan ulama-ulama selalu sebut, Prof. Atas cerita sendiri, secara spesifiknya kita ada primordial covenant, iaitu perjanjian asal pada hari Alastu, katanya, Alastu bi rabbikum, kan? Adakah aku Tuhan kamu? Qalu, kata mereka, bala syahidna, kamu sungguh kami yakin bahawa kaulah Tuhan kami. Masa tu kita belum datang ke dunia, tapi kita telah janji dengan Tuhan, kemudian dihantar ke dunia. Maka bila dihantar ke dunia, tujuan jelas. Cumanya bila masuk ke dunia ni sebagai insan, kata akarnya insan ni ataupun nasia ni akhirnya dia satu orang yang pelupa diri. Maka dia didatangkan pendidikan dari Islam ni adalah zikir. Zikir ni adalah mengingatkan kembali. Seseorang yang mengingat kembali, kenapa dia diingat kembali? Kerana dia dah tahu. Tak diingatkan orang tu kalau orang tu tak tahu. Kamu ini ya. Kamu ini. Kita terlupa lah. Terlupa. So dizikirkan dia tu.
Jadi pendidikan kita ni ialah untuk membawa manusia kembali mengingati siapa dia, kenapa dia di sini, bahawa Tuhan tu ada. Maka Tuhan tu telah menghantar Nabi demi Nabi sebagai panduan. Bersama Nabi-Nabi ini banyak Nabi-Nabi diberikan kitab panduan. Macam kita, akhir zaman Quran. Jadi telah diceritakan pada kita bahawa apabila manusia melupakan diri dia, malah apabila manusia dalam Quran, apabila manusia melupakan Tuhan, maka dia akan lupa diri dia. Mana dia lupa diri dia? Apa yang manfaat untuk diri dia, apa yang mudarat untuk diri dia, ke mana dia pergi, tujuan hidup dia pun dia lupa. Mati besok dia akan dipertanggungjawab, amanah dia akan disoal balik oleh Allah SWT, dia lupa. Maka hiduplah dia dalam keadaan yang kerugian, kegagalan. Depresi. Maka dia jadilah satu orang yang rendah. Sifat kebinatangan akan datang. Antara sifat kebinatangan ialah dua perkara tadi kita cakap. Satu, dia ada sifat ghadabiyah, pemarah. Pemarah. Dia memang tak boleh disentuh. Dia sikit-sikit dia bergaduh. Ini sifat ghadabiyah ni kalau tak dikawal, marah dan marah, dia boleh timbul sifat yang membunuh boleh. Dengki, khianat. Satu lagi sifat syahwah. Dua sifat syahwah ni. Tentang makan minum, tentang perlakuan berkaitan dengan seksual. Itu dua-dua ni perlu dididik. Didik redha. Kita perlukan nafsu ghadabiyah. Dia berkaitan dengan marah, tapi marah yang terkawal menjadi berani. Orang yang berani boleh menyebarkan kebenaran. Orang yang berani boleh menegakkan agama. Orang yang berani boleh buat teguran kepada orang lain. Pengecut tidak boleh buat. Tidak akan. Dia akan sibuk menyenangkan diri dia, cari yang senang hati. Kan? Orang yang suka kepada syahwah, dia tak hirau kepada pemikiran yang tinggi mengenali diri. Yang dia tahu boleh makan, boleh minum, boleh jalan, boleh berseronok, boleh mencari pasangan, boleh memenuhi nafsu syahwat dia, itu dia fikir. Jadi dua-dua ni dia kena ada syahwah, sebab tidak ada keturunan. Dia kena ada syahwah makan, tidak ada tenaga. Maka dia kena dididik lah, supaya yang atas ialah akal, di bawah dikawal lah. Kan? Aqliyah mengawal syahwah dan ghadabiyah tadi. Dan ini perlu dalam proses pendidikan. So mengenali kedudukan inilah kita kena disiplinkan dia. Disiplin inilah, kan? Disiplin inilah adab. Adab ni ialah meletakkan manusia satu, kenal akan diri dia. Kedua, right actions, beramal dengan benda betul. Proses mengadab ni lah, kan? Mengadab ni dia panggil ta'dib. Arab dia panggil ta'dib lah, pada dia mana satu kata perbuatan, kan? Kata kerja, mendisiplinkan manusia. Kalau kita lupa proses ni, kita ingat manusia ni datang untuk bina dunia. Kita sibuk dengan bangunan. Kan, contoh kita kongsi tadi. Manusia lelaki kata contoh. Kita dulu ada majalah-majalah lelaki. Dibuat lelaki lah. Macam mana nak jadi manly ya? Macam mana nak jadi lelaki dalam worldview secular, modern, western secular. Nak jadi lelaki apa? Dia akan bercakap tentang apa? Kebijaksanaan, mengumpul kekayaan. Duit ringgit. Pandai bisnes. Kita respect those businessmen. Pandai buat bisnes. Corporate people yang buat bisnes, bond dealings ya. Dia punya business deal dia antara negara. Jadi the best teknologi business in the world, entrepreneur yang hebat. Itu memang lelaki selera macam itulah. Nak tunjuk gagah dia kat situ. Dan bila lelaki gagah ni, dia akan dapat apa? Kedua, mengumpulkan harta yang hebat. So dia cakap tentang kereta-kereta yang canggih, jam-jam yang hebat, pakaian yang melambangkan kekayaan dia. Dia boleh beli barang-barang begini, dia boleh miliki barang-barang macam ni. Maka dipamerkan majalah-majalah begitu. Kereta, review kereta. Sampai satu peringkat dia jadi macam budak lelaki yang tua. So dia wujudkan apa? Big boys toys. Macam dia small boys dulu, dia ada toy juga. Basikal kayu, basikal ajak. Big boys toys, dia ada duit, dia ada badan, size dia, fizikal dia ada. Dia dah lama hidup, dia belilah motor besar. Sama juga, beza dia size saja. Kapasiti je. Satu basikal kecil, satu motor. Tapi still about playing around.
bermain-main. Itu kedua. Kemudian dia lagi suka, dia akan datang untuk mencari wanita. Perempuan yang dia cari, dia nak buat macam trofi. Tak kira lah trofi girlfriend ke, trofi wife ke, yang perempuan yang dia boleh pamerkan kat orang. Tengok dalam genggaman aku, perempuan-perempuan lawa yang aku pegang, semua mencari aku. So adalah majalah yang tunjuk gambar-gambar perempuan yang cantik, yang seksi, yang dapat menggoda manusia. Dia menang kat situ. Tak ada lelaki boleh lawan. Dia aja boleh pegang perempuan macam ni. Yang ikut dia. Semua orang akan cemburu dengan dia. Dan keempat, dia akan gila. Mula dia bercakap apabila dia dapat duit banyak, dia dapat harta benda hebat, dia ada perempuan semua ni, datanglah kepada dia nak main kuasa. Dia masuklah politik. Nak tunjuk dia. Itu Trump pada usia ada ujung baru dia jadi ahli politik. Sebelum tu dia apa? Developer, real estate, businessman. Dia kaya. Di Malaysia pun ada berlaku macam tu. Bila dah kaya, dia nak ada pangkat pula. Dia main politik. So politik bukan amanah lagi. Politik apa? Di mata orang kafir, orang sekular barat, politik adalah pergelutan kuasa nak tunjuk siapa boleh tundukkan orang lain dan siapa boleh pegang pundak kerajaan. Dalam Islam tak. Politik apa? Amanah. Ya. Politik ni satu amanah, akan ditanya oleh Allah SWT setiap perkara yang kau lakukan. Orang yang adil, pemimpin yang adil akan ada di bawah lindungan arasy Allah daripada 7 golongan tu kan. 7 golongan. Dan dia perlu ditaati pada pemimpin yang adil. So keadilanlah utama dalam politik Islam. Dia bukan tunjuk kehebatan kuasa, takat mana dia boleh jadi menteri, takat mana dia boleh jadi Perdana Menteri, takat mana dia boleh takluk negara lain. Politik. Kemudian datang kepada keluarga. Keluarga satu amanah. Kan? Lagi ramai umat, lagi ramai dapat doa untuk dia. Dan diberikan dia sebagai lelaki ni aqawamun ala nisa, orang lelaki ni pelindung wanita. Jadi dia nak ada keluarga, dia lindungkan keluarga. Dia bukan untuk dia tayang bini ni. Perempuan ni, dia nak satu amanah pada dia nak generasi yang amal soleh, beriman amal soleh. Dia nak generasi dia macam tu. Dan keluarga di tempat tumpah kasih sayang dia, mawaddah warahmah. Dia bukan macam orang sekarang. Tadi kita bincang, Ustaz Faiz cakap apa? Free child punya marriage. Kahwin tapi tak mau anak-anak, lelaki perempuan kan, macam filem je, naik motor sana sini sampai ke tua, seronok 2 orang, tak ada anak. Ada macam tu, pikiran dia begitu. Sebab tu last perempuan tu kena tinggal. Pasal tak boleh naik motor dengan dia, tak boleh minggah dengan dia kan. Dah tua, baik cari pasangan baru. Yang lawa, yang muda, yang gagah, yang berlari boleh dengan dia. Jadi kat situ kita tak begitu. Kemudian datang juga dalam kenderaan kita, barang-barang dunia ni hanyalah kemudahan. Kan? Dia jadi satu keperluan pula. Dia jadi macam satu kemegahan dalam world secular world, modern secular world punya thoughts. Kita orang Islam melihat kekayaan tu adalah satu kehinaan sebenarnya. Orang Melayu dulu, orang Islam dulu malu tunjuk kekayaan. Dia hanya kata ini keperluan. Dia berbangga-bangga dengan 2 sifat yang hebat. Zuhud dan qanaah. Cukup apa yang ada. Zuhud, kalau ada benda tu, hati tak terikat dengan benda tu, walaupun dia raja. Kemudian kepada yang pertama tadi, duit ringgit. Kan? Perjuangan kita, kejayaan kita bukan kekayaan. Ya. Dia ada keperluan. Dan di masyarakat pun dididik bahawa kejayaan tu dia mesti kalau kita ambil komen lah, orang cakap ada duit, ada kereta, ada rumah, dah kahwin, ada family, itu menunjukkan kejayaan bagi seorang. Jadi definisi kejayaan ni akan membentuk pendidikan macam mana dia offer. So bila itulah dia dilihat bentuknya macam tu. Pendidikan bagaimana? Pendidikan dah tentu boleh cari kerja. Biar dapat duit banyak, boleh cari pangkat, social status. Kau keluar universiti, kau kerja ni saja tahu. CEO. Dalam pejabat, CEO saja berjaya. Kani, tukang potong